Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa yang saya rasa paling menarik perhatian kita semua. Ini apabila satu lagi langkah yang ingin dibuat oleh Parti Bersatu akhirnya tak kesampaian, tak jadi lagi. Kesian jugalah kan apabila pelbagai langkah-langkah diatur semuanya tidak kesampaian, sehingga netizen kata itulah langkah karma, kena hukum karma, apa yang dibuat tak jadi-jadi. Tapi kali ini yang mengejutkan kita bukan lagi berlaku di luar negara, bukan juga berlaku di Dubai, bukan juga berlaku di London, jauh sekali berlaku di Indonesia. Kali ini berlaku di tempat kita sendiri, yaitu di Malaysia, berlaku di Janda Baik. Namun demikian, yang mengejutkan kita apabila langkah Janda Baik ini akhirnya kandas atau tidak berjaya, gagal dilaksanakan. Ianya melibatkan siapa? Itu persoalannya. Dan kalau langkah Janda Baik ini berjaya, siapa yang akan tumbang? Ikuti terus ulasan kali ini. Malam ini, yaitu Ahad 12 Februari, akan berlangsung majlis atau mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, yang pada awalnya ia antara lain bertujuan melakukan beberapa rombakan dalam struktur kepimpinan tertingginya. Antara yang dikatakan dirancang untuk dilakukan ialah menukar Setiausaha Agung daripada Hamzah Zainuddin kepada Azmin Ali. Benarkah Azmin Ali akan cuba meluaskan kuasa di dalam Parti Bersatu, seterusnya Perikatan Nasional, untuk mengejar mungkin keinginan beliau atau cita-cita beliau untuk menjadi Perdana Menteri? Itukah sebabnya beliau sudah tidak sabar lagi bersama dengan PKR sehingga sanggup mengkhianati parti tersebut? Saudara-saudara sekalian, sebelum ini rombakan itu sepatutnya dilakukan pada mesyuarat MPT Bersatu pada 29 Januari lalu. Namun pada mesyuarat tersebut, rombakan yang dirancang itu tidak menjadi kenyataan. Sebaliknya hanya pengumuman pelantikan Azmin Ali sebagai pengerusi baru Bersatu Selangor, menggantikan Abdul Rashid Ash'ari. Selain itu, 3 ahli MPT yang baru turut dilantik, di mana 2 daripadanya adalah orang kuat Azmin Ali, yaitu Adun Taman Medan, Dr. Afif Bahardin, dan ahli Parlimen Padang Serai Azman Nasharuddin. Seorang lagi yang dilantik sebagai ahli MPT ialah Noli Asilin Radzi, adik ipar kepada Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu atau Peja. Maknanya, meski Azmin tidak dilantik sebagai Setiausaha Agung menggantikan Hamzah Zainuddin pada 28 Januari lalu, kedudukannya kini dalam parti terus diperkukuhkan. Menjelang mesyuarat pada malam ini, sejak minggu lalu lagi, sudah kedengaran banyak perkabaran bahawa akan berlaku perubahan jawatan Setiausaha Agung setelah ia tertangguh sebelum ini. Ia berikutan dikabarkan telah berlaku pertemuan melibatkan beberapa pemimpin Bersatu Pro Muhyiddin di Janda Baik 2 minggu lalu untuk membincangkan perkara tersebut. Difahamkan dalam perjumpaan yang dinamakan Langkah Janda Baik itu telah dimuktamadkan Azmin akan dilantik sebagai Setiausaha Agung Bersatu yang baru menggantikan Hamzah Zainuddin. Jangkaannya, malam inilah pengumuman itu akan dilakukan. Namun demikian, 24 jam sebelum berlangsung mesyuarat MPT Bersatu malam ini, besar kemungkinan rombakan itu tidak dapat dilakukan kerana Muhyiddin dikatakan bimbang ada kesan negatif kepada dirinya. Adalah diberitakan, ahli-ahli Parlimen PAS tidak senang dengan hasrat Muhyiddin mahu menggugurkan Hamzah Zainuddin. Ahli-ahli Parlimen PAS lebih rapat dan akrab dengan Hamzah berbanding dengan Muhyiddin.
Bimbang tindakan menggugurkan Hamzah itu bakal mengundang tindak balas negatif daripada PAS, lebih-lebih lagi kerana Muhyiddin masih membara cita-citanya untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi, maka boleh dikata, selamatlah kedudukan Hamzah malam ini. Artinya, langkah janda baik telah kandas di tengah jalan dan langkah White House dipercayai akan terus meriah beroperasi. Ditulis oleh Sabudin Hussein 12 Februari 2024. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Susulan daripada pengakuan Cyber Trooper Perikatan Nasional, Laskar Cyber Perikatan Nasional yang mengaku isu Planta hanya rekaan untuk menghina Perdana Menteri yang ke-10, akhirnya Mahkamah Netizen tampil menggesa. Tindakan segera dilakukan, tindakan segera diambil untuk tangkap geng takbur fitnah ini. Bukti Planta hanya rekaan dah ada, kata mereka. Apa pendapat anda? Perlukah mereka ini dibiarkan terus-menerus berani sebar fitnah atau perlu diambil tindakan yang lebih tegas dan segera? Orang ramai mendesak supaya mereka yang terlibat dengan fitnah Planta yang bertujuan menjatuhkan maruah Perdana Menteri ke-10 ditangkap. Hal ini memandangkan bukti bahawa cerita itu hanya rekaan semata-mata sudah ada dan diakui sendiri oleh Saitro yang memusuhi kerajaan Madani. Malah identiti individu yang dinamakan sebagai Faris turut mereka dedahkan selepas menyedari mereka sendiri tertipu dengan fitnah itu. Ed Fahmi, Ed Fadzil, Ed Saifuddin Nation, kasih tangkap yang buat fitnah ini. Bukti dah ada, kata komen netizen. Selain itu, ada juga netizen yang menyatakan masing-masing memang perangai jahat. Jauhilah mereka. Ada juga yang memberikan komen, ni dah kira berat kerja fitnah. Pihak berkuasa at PDRM Malaysia, at Mai Jakim, Mai Dr. Naim, Saifuddin Nation, benda dah ada bukti dan video takkan masih senyap lagi. At Fahmi Fazil, kata mereka. Aku agak berpuas hati dengan kekacauan puak ini. Memang naratif baru. Planta ni memang terang-terang cerita fitnah. Tapi masalahnya, orang kampung aku di Kelantan ni percaya sampai jadi topik bualan kedai kopi. Ini pengakhirannya buruk untuk Salim Serbu. Harap mereka ditangkap dan dikenakan hukuman setimpal. Demikian komentar warga maya di laman X. Saudara-saudara sekalian, dengan ada bukti seperti ini, diharapkan ianya dapat dihentikan. Dan yang lebih teruk lagi sebenarnya ialah apabila ramai orang yang mempercayai fitnah ini bulat-bulat. Dengan kata lain, orang yang buat fitnah, yang lain turut berkongsi dosa fitnah dengan orang-orang yang menyebar fitnah ini. Ini seperti yang diceritakan oleh salah seorang pengomen dalam ruangan komen di Harapan Daily ini. Apabila katanya, masalahnya orang kampung aku di Kelantan ni percaya sampai jadi topik bualan kedai kopi. Itulah pengakhirannya kepada fitnah. Fitnah ni jauh lebih besar kesannya daripada sekadar mencuri. Mencuri hanya melibatkan seorang sahaja. Kalau ditangkap, berakhirlah di sana kes pencuriannya. Tetapi untuk kes fitnah, dia tidak akan berakhir kerana daripada 10 orang yang menonton atau mendengar cerita fitnah itu, maka lebih kurang 3 yang akan percaya. 3 daripadanya akan percaya dan mula percaya sampai selama-lamanya. Jadi, ianya tidak akan terhenti. Dosa itu akan berlarutan. Dan siapa yang bertanggung jawab? Anda ketuk kepala sendirilah, tanya diri sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu pada kali ini mendapat liputan dan mendapat perhatian komen daripada netizen yang pelbagai. Namun demikian, ia lebih kepada berbentuk panas. Ini apabila mereka mengaitkan permohonan pembangkang supaya mahu kerajaan mengiktiraf kabinet bayangan dan menuntut allowance bulanan RM5,000 bagi setiap menteri ataupun pemegang portfolio dalam kabinet bayangan tersebut. Akhirnya netizen balas sebalik dan mereka sekolahkan pembangkang tersebut. Mereka kata, nombor 1, ramai netizen kata, di saat rakyat di dalam kesusahan, dalam kesempitan dari segi ekonomi dan taraf hidup, kata mereka sibuk pula pembangkang nak minta lagi allowance bulanan. Mereka kata tak cukupkah dengan gaji dan allowance bulanan yang diterima sebagai ahli parlimen. Anda pasti tahu, ahli parlimen di mana-mana blok sama ada pembangkang atau kerajaan, dibayar allowance harian di parlimen, dibayar allowance bulanan, dan dibayar allowance lain lagi yang amat menggeliurkan. Memang banyak. Tapi tak tahulah kenapa mahu lagi kerajaan iktiraf kabinet bayangan ini dan tuntut pula allowance bulanan RM5,000 seorang. Saudara, ini memang mengejutkan dan pastinya membebankan. Kedua, netizen menyokolahkan pembangkang dengan perkara kedua. Kata mereka, Anwar Ibrahim sendiri tidak ambil gajinya sebagai ahli parlimen selama sejak beliau menjadi Perdana Menteri. Tapi dia tidak ambil, Anwar Ibrahim bukan allowance parlimen, dia tidak ambil gaji Perdana Menteri untuk membantu rakyat, meringankan belanja rakyat dan meringankan belanja negara bagi memulihkan ekonomi negara. Ini pula pembangkang tiba-tiba muncul nak pula iktiraf kabinet bayangan dan tuntut pula allowance bulanan RM5,000, kata netizen. Mereka banding keikhlasan Anwar Ibrahim dalam memulihkan ekonomi negara dengan keikhlasan pembangkang yang mahu kabinet bayangan ini. Yang ketiga, itu kedua. Yang ketiga ialah netizen membandingkan tindakan kerajaan semua menteri yang ada dalam kementerian di kabinet Anwar Ibrahim. Anda sudah tahu bahawa mereka telah dipotong gaji, kalau tak silap dia 20% atau 30%. Telah dipotong gaji. Mereka sanggup dan bersetuju dipotong gaji bagi menyokong tindakan Anwar Ibrahim mau memulihkan negara kita dan mau mengurangkan perbelanjaan untuk membayar gaji-gaji mereka. Karena Anwar Ibrahim tahu dengan gaji allowance sebagai ahli parlimen sudah cukup untuk mereka dan gaji sebagai menteri dikurangkan. Jadi dengan tindakan itu, kata netizen, orang nak kurangkan gaji, Anda pula minta gaji, kata mereka. Nak buat apa pula? Inilah, mereka mengecam habis-habisan permohonan pembangkang mahu supaya kerajaan mengiktiraf kabinet bayangan dan tuntut bayangan bulanan, tuntut allowance bulanan RM5,000 tersebut. Saudara-saudara, bukan saja netizen yang tidak bersetuju dengan perkara itu. Bahkan para penganalisis politik ekonomi juga menganggap bahawa anggota kabinet bayangan tidak perlu dibayar allowance. Kata mereka, anggota kabinet bayangan itu tak perlu diberi allowance. Pemberian allowance kepada kabinet bayangan dan yang diwujudkan pembangkang tidak sesuai dilaksanakan, terutama ketika negara masih berdepan ekonomi mencabar. Kata penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali, beliau berkata pemberian allowance kepada kabinet bayangan itu akan memberi kesan kepada perbelanjaan kerajaan dan wang serta cukai rakyat. Katanya pemberian allowance itu bukan keutamaan, terutama dalam keadaan ahli parlimen pembangkang masing-masing mendapat allowance dan saraan mencukupi bagi menjalankan tugas. Mereka yang mendapat saraan ini bertanggungjawab.
menjalankan tugas sebagai institusi semak dan imbang, baik bertindak bersendirian atau berkumpulan seperti kabinet bayangan, katanya. Itu tanggung jawab mereka, yaitu ahli parlimen pembangkang, dan tidak perlu diberi allowance tambahan Rp5.000 sebulan. Pemberian allowance itu memerlukan perbelanjaan besar. Belum lagi ditambah peruntukan menggajikan pegawai penyelidik yang sebenarnya tidak perlu, kerana ahli parlimen perlu membuat kerja rumah sendiri dengan allowance bulanan sedia ada, katanya kepada BH hari ini. Sebelum ini, projek kestabilan dan accountability untuk Malaysia, projek sama, menggesa. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengiktiraf kabinet bayangan pembangkang dengan diberi allowance bulanan Rp5.000 tanpa pension, caruman kumpulan wang simpanan pekerja dan imbuhan lain. Langkah itu bagi mengikut amalan yang dibuat di negara demokrasi berparlimen matang seperti United Kingdom, Australia, Kanada, dan New Zealand. Gerakan itu juga mahu menteri dalam kabinet bayangan untuk mengangkat sumpah sebagai pembangkang setia di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Mazlan berkata, di negara ini hanya ketua pembangkang diberi kemudahan allowance, selain mendapat pejabat dan kedudukannya setara menteri kabinet. Dalam keadaan ekonomi negara yang mencabar, kerajaan perlu lebih berhemah dan mengutamakan keperluan rakyat, katanya. Kami selalu Perikatan Nasional PN mengumumkan 5 ketua portfolio baru dalam kabinet bayangan bagi menyelaraskan pengurusan gabungan itu sebagai pembangkang di parlimen. Ahli Parlimen PAS Kemaman, Datu Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dilantik Ketua Portfolio Pengajian Tinggi, manakala Ahli Parlimen PAS Bacok Syahir Sulaiman sebagai Ketua Portfolio Ekonomi. Sementara itu, Ahli Parlimen PAS Tangga Batu Bakri Jamaluddin dilantik Ketua Portfolio Perdagangan dan Komoditi, manakala Ahli Parlimen PAS Alusetar Afnan Hamimi Taib Azzamuddin sebagai Ketua Portfolio Belia dan Sukan. Turut dilantik Ahli Parlimen Bersatu Rompin, Datuk Abdul Khalid Abdullah sebagai Ketua Portfolio Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Saudara-saudara sekalian, ada lagi yang mengatakan bahawa kabinet bayangan yang dikata-katakan ini sebenarnya mungkinkah hanya sebagai wayang politik. Ini kata mereka bagi mengelabui mata para penyokong pembangkang yang kini mula tidak meyakini pembangkang. Mungkinkah dengan lantikan seperti itu dan pengiktirafan seperti itu, nanti boleh diputar belit pula, diputar alam pula, mengatakan mereka telah naik menjadi kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.